Assalamualaikum dan salam hormat. Anda bersama saya Haris Ashraf Hasnan dalam Buletin Awani. Di mana hari ini di Dewan Rakyat beberapa perkara disentuh oleh menteri-menteri menjawab isu-isu terutamanya di peringkat nasional, di mana antara perkara yang mencuri tumpuan adalah berkenaan dengan isu ajaran sesat, di mana sebanyak 47 kes pemujaan salah yang bertentangan dengan ajaran Islam dilaporkan sejak Januari 2020 hingga September lalu, di mana Menteri di Jabatan Perdana Menteri bagi Hal Ehwal Agama Idris Ahmad berkata, daripada jumlah berkenaan 33 kes perbuatan ajaran salah itu dilaporkan sepanjang tahun lalu, manakala 14 kes dari Januari hingga September tahun ini. Dan pastinya untuk kita mengulas lanjut berkenaan dengan isu ini, berada di talian pada ketika ini adalah Dr. Muhammad Farid Muhammad Shahran yang merupakan Pengarah Pusat Kajian Syariah Undang-Undang dan Politik Institut Kefahaman Islam Malaysia. Terima kasih. Assalamualaikum Doktor. Terima kasih kerana sudi bersama dengan Esra Awani. Pertama sekali Doktor, melihat kepada isu ajaran sesat ini, kita tahu di mana Malaysia mempunyai ramai agamawan, agensi berkaitan agama, pakar rujuk agama, tetapi nampaknya kes-kes ajaran sesat ini masih lagi berkembang. Mengapa perkara ini berlaku, Doktor? Terima kasih Ashraf. Saya kira ini satu yang agak menarik persoalan itu. Ya. Kerana walaupun kita seperti yang Ashraf sebut tadi banyak rancangan agamawan pun ramai dan juga sekolah-sekolah agama pun banyak, tetapi ajaran-ajaran sesat ni masih banyak. Saya kira kalau kita lihat ajaran sesat ni pun dia ada pelbagai jenis. Ada yang agak jelas kesesatannya itu, dan bagi saya yang jelas sesatnya itu tidaklah ramai pengikutnya kerana dia akan mudah dikenali dan juga ditolak oleh masyarakat yang umumnya tahu perkara yang asas dalam agama dan apa yang salah. Tetapi saya kira yang banyak berkembang hari ini ialah ajaran sesat yang membawa kekeliruan antara perkara yang betul dengan perkara yang salah. Ya. Misalnya kalau kita lihat ada ajaran yang membawa isu hari kiamat, akhir zaman misalnya. Ya. Tetapi dikelirukan dengan konsep mimpi dan itu yang menyebabkan sebahagian masyarakat mungkin yang tidak begitu mendalam mengetahui tentang ajaran itu terpengaruh dengan perkara-perkara yang umumnya nampak betul, dan mungkin dalam agama pun ada diajar tentang konsep hari kiamat dan lain-lain lagi. Satu lagi contohnya misalnya tentang kalimah syahadah. Memang dia bermula dengan perkara yang dalam agama benda tu jelas, betul. Tetapi kekeliruan itu berlaku apabila dicampur adukkan antara ajaran yang betul itu nantinya dengan pentafsiran-pentafsiran yang menyeleweng. Dan di situlah saya lihat akhirnya banyak berlaku penyelewengan, dan walaupun kita ramai agamawan, ramai pendakwah, ramai ustaz-ustaz, tetapi saya lihat aspek kekeliruan itu tak ramai yang ketengahkan. Yang banyak dibicarakan oleh agamawan kita adalah perkara-perkara yang dah tentu elok dan baik dalam agama, dan yang buruk itu pun yang jelas buruk ataupun kekufurannya itu jelas. Tetapi yang bercampur aduk ini saya lihat agamawan kita, kecuali fatwa lah, kecuali mufti dan juga majlis-majlis fatwa mungkin menjelaskan benda itu secara khusus. Tetapi umumnya benda yang lebih pertengahan antara betul dan salah atau yang keliru itu tidak ramai yang ketengahkan. Ditambah lagi dengan sistem maklumat kita yang begitu terbuka hari ini, orang dapat maklumat lebih mudah daripada pelbagai channel ataupun saluran. Dia facilitate, dia memudahkan lagi kekeliruan-kekeliruan itu berlaku. Dr. Farid, antara kebimbangan lain adalah berkenaan dengan di mana golongan profesional juga turut menjadi pengikut ajaran sesat ini. Sedangkan individu ini adalah lebih terpelajar, bijak orangnya, dan selain lebih berjaya daripada guru mereka ini. Jadi bagaimana puncanya perkara ini boleh berlaku? Mungkin satu perkara Ashraf ialah profesional ini mereka memang arif, mereka memang berpelajaran, berpendidikan tinggi, tetapi mungkin bidang pendidikan tinggi mereka itu bukan dalam bidang agama. Tetapi ajaran-ajaran yang menyeleweng ini kita lihat banyak menggunakan istilah-istilah dan juga dasar-dasar yang dibawa oleh agama ataupun fardu ain.
Jadi sebab itulah kita lihat kalaulah golongan profesional yang mungkin mempunyai uh, pendidikan dan juga ilmu yang tinggi dalam bidang fardu kifayah lah kita panggil sekarang ni yang Ya. ataupun profesional, tetapi mereka tidak mendalam dari sudut akidahnya, dari sudut fiqh dan syariahnya, maka mudah sebenarnya bagi mereka untuk terpengaruh. Sebab Ya. itu kita lihat dalam kelompok-kelompok ekstrim macam dulu IS, Al-Qaeda pun ramai golongan profesional yang terlibat kerana mereka mungkin melihat satu dimensi sahaja daripada gerakan ataupun kumpulan yang mereka ikut itu, tapi mereka tidak melihat secara lebih mendalam berkaitan dengan akidah dan juga aspek-aspek keagamaan. Sebab itu saya kira kena ada keseimbangan antara ilmu fardu ain dengan fardu kifayah, Ya. termasuk dalam konteks pendidikan yang kita ada di negara kita ini, Ashraf. Dr. Farid, ajaran Ya. sesat, ada yang menyatakan bahawa ajaran sesat di Malaysia tidak akan berakhir. Adakah ia kenyataan ataupun omong kosong melihat kepada arus teknologi yang baru seperti yang Dr. Farid sebutkan tadi? Saya kira dia boleh jadi dua-dua, Ashraf. Dia boleh jadi omong kosong, dia juga boleh jadi kenyataan. Bergantung kepada sejauh mana tindakan dan juga kita punya proses proaktif kita untuk memperbaiki keadaan. Kalaulah kita tidak ambil serius dalam konteks misalnya pendidikan yang berjangka panjang dengan mengambil kira kekeliruan-kekeliruan yang berlaku dalam ajaran-ajaran di bawah ini, kita tak didik betul-betul masyarakat kita, dia akan terus menjadi menjadi realiti dan dia tidak akan berakhir. Tetapi kalau kita menyusun dengan baik plan tindakan kita, termasuk saya ingat Menteri pun ada sebut bahawa nak menyusun kurikulum sekolah dan juga universiti itu dengan baik, mengambil kira persoalan-persoalan kekeliruan-kekeliruan ini, insya-Allah dia mungkin menjadi realiti yang boleh kita tamatkan dalam masyarakat kita, Ashraf. Dr. Farid, sedikit lagi. Ada yang Ya. menyebut, ada pendapat mengatakan bahawa wujud kelemahan dari segi undang-undang. Kalau kita lihat sebagai contoh ajaran yang sudah difatwakan murtad, tetapi masyarakat tidak dapat mengenal pasti individu berkenaan yang sudah pun murtad itu. Contohnya ajaran Qadiani. Dan apabila masyarakat tidak tahu individu itu murtad, ajaran berkenaan berkembang melalui perkahwinan. Dan ini kerana dalam kad pengenalan tidak menyatakan seseorang itu sesat ataupun murtad. Pandangan doktor? Ya, saya rasa satu fatwa yang kita wartakan, ia juga harus disebarkan dan dididik masyarakat. Kita panggil irsyad. Dalam banyak macam-macam fatwa, ada program yang kita panggil irsyad fatwa. Fatwa itu sendiri kena diterangkan dengan meluas dan diterangkan dengan jelas supaya masyarakat faham. Sebab nantinya akan timbul banyak isu juga, Ashraf. Misalnya ada kelompok yang menganggap bahawa itu hak asasi mereka dan mereka akan memperjuangkan supaya kelompok ini juga boleh bercakap, boleh berdakwah. Jadi akhirnya isu-isu itu tidak akan selesai juga. Jadi saya rasa setiap aspek itu kena diperketatkan, termasuk aspek undang-undangnya. Kalau perlu pengenalan itu dimantapkan sistemnya supaya orang jelas nanti aliran itu betul atau salah, saya ingat perkara itu harus dilakukan. Tetapi dia harus melibatkan semua institusi dan juga semua peringkat. Baik, terima kasih Dr. Muhammad Farid Muhammad Shahran, Pengarah Pusat Kajian Syariah, Undang-Undang dan Politik, Institut Kefahaman Islam Malaysia, mengulas berkenaan dengan isu ajaran sesat ataupun yang dilaporkan sebagai kes pemujaan salah yang bertentangan dengan Islam.